Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hamdalaka ya Allah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in lahum ihsan ila yaumil. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang dihormati penceramah kita Cik Hasrul Nizam bin Ramlan daripada Wesley Consulting Sdn Bhd, Ketua Unit Pengurusan IPG Kampus Ipoh Cik Sadin bin Sabri, Ketua Audit IPG Kampus Ipoh Cik Faizal Hakimi, PK, wakil-wakil jabatan, staf-staf, hadirin yang dihormati sekalian. Pertama-tamanya syukur kepada Ilahi, akhirnya kita sampai kepada penghujung kursus. Rasanya macam tak cukup. Ini disebabkan oleh kehebatan penceramah kita pada petang ini, yang mana rasanya kalau tengok dari segi bateri bar macam handphone tu masih lagi full bar, penuh semangat. Jadi satu tepukan kepada penceramah kita. Yang kedua, saya mengucapkan tahniahlah kepada tuan-tuan dan puan-puan, kerana kalau sebelum ni tuan-tuan selalu menjadi auditi. Kalau auditi ni, kalau saya ibaratkan seperti mana taksonomi Bloom Anderson tu kan, kita pada aras yang ketiga. Aras pertama ialah kita mengingat. Aras kedua, kita memaham. Aras ketiga, kita apply. Aras keempat, yang kita sekarang hadapi, kita sedang menganalisis. Menganalisis, dan yang paling bagus sekarang ni bila kita jadi auditor, kita menilai. Sama ada apa yang dilakukan oleh auditi ataupun siapa yang menjadi yang kita audit betul ataupun tidak, akur ataupun tidak, mengikut kriteria yang telah kita tetapkan. Apa kriteria kita? Pekeliling-pekeliling, akta-akta ataupun prosedur kualiti yang ada di tangan kita. Maknanya kita sekarang sudah satu tahap, kalau taksonomi belum tu sudah berada pada tingkat yang keberapa? Kelima. Dan akhirnya tuan-tuan akan pergi tingkat yang tertinggi, yang keenam, mencipta. Apa yang tuan-tuan cipta? Cadangan-cadangan penambahbaikan. Jadi ucapan tahniah kepada saudara-saudari, kerana secara sedar ataupun tak sedar, kita telah meningkatkan lagi sebenarnya potensi diri kita. Kalau sebelum ini kita hanya melaksanakan saja apa yang diarahkan, tapi kini kita terkena menilai sejauh mana pelaksanaan kita dan apa pula cadangan penambahbaikan. Itu tahniah yang pertama. Tahniah yang kedua, saya nak ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, bahawa orang lain belum lagi mendapat pendedahan tentang EOMS. Apa EOMS? Educational Organization Management System. Maksudnya, satu standard yang mana orang lain belum dapat pendedahan. Juru audit yang lepas yang ada di IPG, dalaman yang ada, mereka tak tahu lagi tentang apakah yang ada dalam standard 21,000 versi 2018. Tetapi kita telah mendapat pendedahan. Jadi oleh yang demikian, tahniah yang kedua, kerana kita telah mendahului rakan-rakan kita yang lain mendapat maklumat daripada konsultan kita, yang mana kita adalah, saya selalu bawakan, kita orang pertama ataupun be the first untuk mendapat maklumat yang terbaru. Jadi oleh yang demikian, tahniah yang kedua.
Jadi sebagai satu organisasi yang sentiasa berkembang, sentiasa berubah dan sentiasa berharapan yang saya selalu sebut sebagai VUCA, maka kita memerlukan idea-idea yang panas-panas, idea-idea yang baru-baru. Jadi daripada tuan-tuan lah, daripada pengauditan lah, kita akan dapat beberapa maklumat ataupun pandangan-pandangan yang boleh kita tambah baik sistem kita yang sedia ada. Saya merasa bangga bila saya tengok daripada semalam sampai hari ini, kita punya peserta-peserta amat aktif. Dan saya rasa tak jadi bimbang dah. Kerana selepas ini saya banyak peguam bela yang kalau katakan ada external auditor datang, mereka dah boleh jawab dah NCR yang kalau dikeluarkan oleh pihak auditor luaran. Jadi mereka dah tahu dah. Bahkan saya dengar-dengar dah boleh menolak NCR kalau tengok kriteria yang telah maklumkan terlebih awal. Jadi program bela inilah harapan saya untuk menjadi pertahanan pihak IPG nanti, insya-Allah. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, saya nak tanyalah kepada tuan-tuan. Semalam belum menjawab, tapi di penghujung rancangan ini saya nak tanya sekali lagi, berapakah objektif kualiti IPG? Berapa? 11. Ada lagi jawapan? 16. Ada lagi, Dr. Martin? Tembak je lah. 11. Ada lagi, Dr. Najwa? 12. Akhirnya semua tak betul. Maka saya dapatlah NCR 5.2.2. Glosa 5.2.2 sebab saya tak menyampaikan dasar kualiti secara berkesan. Maka lepas ini tuan-tuan kena tengok di jabatan masing-masing. Kalau tak ada, lekatkanlah objektif kualiti. Kalau tidak, memang kenalah besok kalau SIRIM datang. Maka kalau ditanya, maka kita kenalah NCR 5 untuk Glosa 5.2.2. Dan sebenarnya bukan salah tuan-tuan, salah saya lah. Itu 5.2.2 itu dalam kepimpinan kami lah. Jadi oleh yang demikian tuan-tuan, mohonlah ya. Saya rasa amat-amat bersyukur kerana tuan-tuan telah menunjukkan satu petanda yang amat positif. Kerana kita tahu bahawa aktiviti-aktiviti untuk pengauditan ini adalah merupakan seperti mana yang disebutkan oleh konsultan kita, bahawa pengauditan adalah merupakan bagaimana kita nak melihat proses pengurusan SPK kita, sistem pengurusan kualiti kita ini berkesan ataupun tidak berkesan. Kalau tak berkesan, apakah penambahbaikan yang perlu kita ambil pada masa akan datang. Inilah yang kita mahukan, supaya kita punya organisasi dinamik dan kita kata sebagai Kaizen, ya. Kaizen. Jadi insya-Allah pada satu masa akan datang, mungkin kita akan panggil lagi Cik Hairul Nizam. Mungkin kita akan beri kursus sehari yang memang khusus tentang MS ISO 21000. Kita tunggu, dan kalau IPG sudah mula melaksanakannya nanti, tuan-tuan kita akan panggil untuk kita melihat closer saja bagaimana kita nak convert apa yang sedia ada kepada ISO 21000, insya-Allah. Jadi sebelum kita berakhir, sekali lagi kita berikan tepukan kepada konsultan kita. Dan tahniah saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tahniah sekali lagi kerana dapat mengkhatamkan. Tetapi kalau tuan-tuan nak seperti macam Cik Faizal Hakimi, tuan-tuan kena tunjukkan minat betul-betul study glosa tu, dan lepas tu kita ambil peperiksaan. Tuan-tuan ada peperiksaan, lepas tu kalau layak, maka tuan-tuan baru boleh jadi ketua audit. Kalau tidak, baru jadi dia punya gerabak, belum boleh jadi kepala. Jadi kalau ada minat, tuan-tuan study klosa-klosa tersebut. Kemudian Cik Hairul ada di company pun ada menganjurkan peperiksaan berkenaan kan, untuk ketua-ketua audit. Kita barulah layak tuan-tuan pergi menjadi ketua kalau kita ke IPG lain. Kalau tidak, layak pergi ke IPG lain tetapi tak layak sebagai ketua audit.
tetapi hanya layak menjadi pengikut je dulu. Kerana orang yang betul-betul nak jadi ketua audit ni, dia macam hakim. Dia jatuhkan hukum siap dengan klausanya berapa. Macam kalau kita tengok macam apa nama Cik Khairul tadi kan, dalam kepala dia je 10.2 lah, 5.3 lah, macam itulah. Macam mana nak menjadi hakim kepada charge yang kita akan bagi kepada orang yang berlakunya ketidakakuran, ya. Jadi dengan kata-kata itu, tanamkan minat untuk kita meningkatkan lagi. Takkan nak jadi gerabak je, jadilah kepala, ya. Jadi untuk itu saya sudahi dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim majlis pada petang ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.